perbukitan Aqabah dalam sebuah keinginan yang mulus. Sabdamu junjungan, nur dalam nur, jeritan batin yang mula bersahut. 6 mursyid menyuluh permulaan. Kalimah syahadah bergema syahdu daripada cetus nubari yang suci. Dalam sinar petunjuk, muafakat diikat dengan bai'ah yang ulung, mengusir kedegilan nafsu, meranapkan tabiat mungkar berkat keakuran tulus hati Mus'ab bin Amir mewangi kalamullah di bumi Madinah. Detik bersejarah bai'ah tsani bersama tekad dan iltizam yang kejam. Ya Amirul Mukminin, satukanlah kami, damaikanlah kami dengan sufi sifatnya, payungilah kami dengan teduhan berkatnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar guru-guru, murid-murid semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Menariknya, kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2 dengan topik kita Hijrah Detik Bersejarah. Dan bersama kita di studio Ustazah Nur Suhaili Sapon daripada Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, sama lah kita hari ini berbaju biru. Alhamdulillah. InsyaAllah mungkin menceriakan suasana kelas pada hari ini. Dan bersama kita guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Azliana Mashuri daripada SKPK Jalan Pin. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, itu dia guru jurubahasa isyarat kita dan ustazah kita pada hari ini. Tetapi bukan kita bertiga sahaja di studio, bahkan kita ada murid-murid di Google Meet. Mungkin ustazah boleh memperkenalkan mereka. Dipersilakan. Baiklah, Syafiqah, insya-Allah pada hari ini yang akan bersama dengan kita adalah pemuda-pemuda yang kacak di sini. Yang pertama adalah diperkenalkan Muhammad Firdaus daripada SMK Orchid Desa. Okey. Baik, itu dia. Yang kedua adalah diperkenalkan Nabil Atif juga daripada SMK Orchid Desa. Okey, yang ketiga Amin. Okey, Amin daripada SMK Orchid Desa juga, Amin Nur Azim. Okey, dan yang terakhir iaitu Irsyad daripada SMK Taman Jasmin 2 Kajang. Baik, itu dia murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak belajar dengan semangatnya. Tajuk kita Hijrah Detik Bersejarah. Bila kita dengar hijrah pun mendatangkan semangat Ustazah. Jadi Ustazah, kita semua dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, insya-Allah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak di rumah maupun di talian, Ustazah harap sudah bersedia untuk kelas kita pada hari ini yang akan membincangkan tentang topik daripada bidang sirah yang bertajuk Hijrah Detik Bersejarah. Anak-anak, sila sediakan pen dan buku untuk mencatat segala isi-isi penting pelajaran kita pada hari ini. Okey, dan boleh juga
merujuk kepada buku teks di muka surat 157 sehingga 166. Okey, selain daripada itu, anak-anak juga boleh juga merujuk kepada e-buku teks yang boleh didapati daripada laman sesawang sumberku KPM. Baiklah, seterusnya kita ustazah akan menerangkan apakah dia objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di akhir pembelajaran ustazah harap semua murid-murid dapat menyatakan maksud hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang kedua, ustazah mengharapkan murid-murid dapat menerangkan faktor-faktor, sebab-sebab yang mendorong hijrah Rasulullah ke Yathrib atau ke Madinah. Yang ketiga, bagaimana kronologi urutan peristiwa-peristiwa penting semasa perjalanan hijrah Rasulullah. Dan yang keempat, ustazah mengharapkan semua murid-murid dapat menerangkan kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah. Baiklah, bersedia anak murid di rumah dan di talian, kita akan masuk kepada maksud hijrah. Hijrah yang bermaksud dari sudut bahasa adalah berpindah. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Manakala dari sudut istilah, hijrah itu membawa maksud perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yathrib pada tahun ke-13 kerasulan. Untuk memudahkan anak murid ustazah mengingat maksud hijrah ini, hijrah dengan menggunakan teknik 4W, iaitu what, who, where, when. Jadi bila kita nak ingat balik apakah maksud hijrah, kita gunakan teknik ini. Yang pertama, what. Apa itu hijrah? What. Hijrah ialah perpindahan. What? Perpindahan. Who? Rasulullah dan umat Islam. Where? Mekah ke Madinah. When? Tahun ke-13 kerasulan. Baiklah, ustazah nak uji, Syafiqah, kita nak uji anak-anak murid di talian ni sekarang ini, boleh tak ada di antara kamu, keluarkan semula kembali maksud hijrah ini tadi dengan teknik 4W. Ada siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Okey. Itu dia, semangat. Persilakan. Amin Nur Azim. What ialah perpindahan. Okey. Who ialah Rasulullah SAW dan umat Islam. Okey. Where ialah dari Mekah ke Madinah. Okey, bagus. When pada tahun ke-13 kerasulan. Okey, mumtaz. Tahniah Amin. Jadi begitulah dia cara mengingat semula maksud hijrah. Baik, itu dia penjelasan daripada ustazah mengenai dengan maksud hijrah. Ini pun tips-tips daripada ustazah macam mana kita nak ingat maksud hijrah itu sendiri. Jadi banyak lagi kita nak belajar, tapi sekarang ni kita bagi ruang dan peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, banyaknya barang aku beli hari ni. Alahai. Alah, macam terlebih je ni. Nak makan macam mana ni? Tak ada duit ni. Alah, macam mana ni? Aduh, itulah Syafiqah, boros sangat. Syafiqah, wah banyaknya. Baru balik daripada membeli belah? Ya Ustazah, tadi ada diskaun. Tu saya pergi beli Ustazah. Oh, banyaknya. Tapi Ustazah, itulah masalahnya. Saya ni tak ada duit nak makan pula. Lah, macam mana tu Syafiqah? Sepatutnya kita kena merancang kewangan kita. Apa yang kita nak beli, apa keperluan yang
utama untuk kita beli. Jadi sebenarnya Syafiqah, kita kena ada orang kata perancangan yang bagus, yang baik untuk kewangan kita. Baik. Tak boleh kita boros sangat kan? Tak boleh kita boros. Jadi untuk itu sebenarnya apa yang kita nak belajar pada hari ini Syafiqah, dia macam ada kaitan dengan apa yang berlaku sebentar tadi. Oh begitu Ustazah. Jadi itu dia bersama semula dengan kami dalam Didik TV KPM dan hari ini kita belajar tentang hijrah detik bersejarah. Jadi Ustazah, apa sebenarnya kaitan gimik tadi dengan topik kita pada hari ini? Dipersilakan. Okey, baiklah. Dan apa yang berlaku tadi apabila kita orang kata terlebih dalam berbelanja, maka berlaku pembaziran. Jadi bila berlaku pembaziran, sangat penting untuk kita merancang apa yang perlu dan apa yang tidak. Okey, dan sebenarnya dalam konteks hijrah juga, dalam konteks hijrah ni, hijrah itu bukan sahaja perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Malahan hijrah adalah apabila kita berjaya, berjaya merubah kehidupan kita daripada yang kurang baik kepada kehidupan yang lebih baik. Dan hari ini Syafiqah, Ustazah nak sambung tentang apakah dia faktor-faktor, sebab-sebab yang membolehkan hijrah Rasulullah itu berlaku. Jadi pada hari ini hijrah Rasulullah itu adalah atas asbab empat yang Ustazah sediakan di sini, iaitu yang pertama isyarat Allah, yang kedua untuk memelihara akidah, yang ketiga atas pelawaan penduduk Yathrib, dan yang keempat penentangan kaum musyrikin Mekah. Dan kita pergi kepada satu-satu daripada faktor-faktor ini. Yang pertama adalah isyarat. Setelah mendapat isyarat daripada Allah, Ustazah nak minta bantuan Syafiqah untuk mana-mana murid membacakan potongan ayat Al-Quran ini. Jadi murid di talian, ada sesiapa yang nak bantu Ustazah untuk membacakan potongan ayat ini? Siapa nak bantu? cuba? Saya Firdaus. Okey, Firdaus. Okey, baik Silakan Firdaus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tahniah Firdaus kerana telah sukarela untuk membacakan potongan ayat pada hari ini, iaitu daripada petikan surah Al-Anfal ayat 30, yang mana ayat ini bermaksud Allah telah berfirman, dan ingatlah ketika orang kafir musyrikin Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Jadi dalam ayat ini jelaslah bahawa walaupun musyrikin Mekah menentang dakwah Rasulullah, tetapi Allah itu adalah yang akan membantu Rasulullah dalam dakwahnya dan menggagalkan segala tipu daya kaum musyrikin. Yang kedua adalah untuk memelihara akidah. Dan kalau kita lihat Syafiqah, rasanya gambar apa kat sini ni? Ada gambar apa yang mula-mula ni Syafiqah? Gambar duit Ustazah, kan? Gambar duit kan, gambar harta, macam-macam harta ada. Gambar yang kedua ni agak-agak Yang kedua apa? tu peta. Peta kan, maksudnya Peta tempat. dunia lah. Tempat kan. Yang ketiga tu agak-agak apa tu? Yang tu yang saya faham kalimah tauhid lah. Kalimah kan? tauhid ataupun akidah pegangan kita. Jadi apa sahaja gambar yang ada dekat sini dia adalah menggambarkan perkara-perkara penting. Perkara-perkara penting dalam kehidupan seseorang. Seseorang tadi maksudnya sayang harta, sayang tanah air, tempat tinggal dia, dan juga sayang kalimah tauhid ataupun keimanan, ketakwaan kepada Allah. Tetapi dalam semua ini Ustazah letakkan gambar tauhid itu sedikit di atas. Kenapa? Kerana untuk
mempertahankan dan memelihara akidah itu, terpaksa kita korbankan, perlukan pengorbanan untuk benda-benda lain yang kita sayangi. Jadi di sini tujuan antara faktornya adalah kerana kita nak pelihara akidah daripada tercela, daripada diganggu-gugat oleh kaum musyrikin Mekah. Okay, dan seterusnya adalah pelawaan penduduk Yathrib. Siapakah penduduk Yathrib? Penduduk Yathrib adalah penduduk asal kaum Madinah di Madinah, iaitu yang terdiri daripada kaum Aus dan Hajraj. Dan untuk itu, pelawaan daripada kaum Yathrib ini berlaku apabila berlakunya Bai'ah Aqabah, seperti mana yang dalam saja ustazah tadi, di perbukitan Aqabah. Di mana Aqabah itu? Aqabah itu adalah di Mina. Di Mina. Dan sebenarnya mereka telah datang ke Mekah untuk beribadah, untuk bertawaf di keliling Kaabah. Jadi pada waktu itu mereka telah mendapat hidayah apabila dakwah Rasulullah itu sampai untuk memeluk agama Islam. Jadi pada bai'ah pertama, Rasulullah telah menghantar pula Mus'ab bin Amir untuk pergi ke Madinah dan mengajarkan penduduk Madinah akan kalam Allah, akan Al-Quran. Dan akhirnya pada bai'ah kedua, 70 orang datang ke kota Mekah untuk menyatakan pengislaman mereka kepada Rasulullah dan seterusnya menjemput, mempelawa Rasulullah untuk datang ke Madinah ataupun Yathrib ini untuk menjadi pemimpin mereka. Okay? Dan antara kandungan bai'ah pertama dan yang kedua ini adalah yang adalah berkaitan dengan akidah ataupun ketuhanan serta perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka janji untuk tidak akan lagi melakukannya. Dan untuk bai'ah yang kedua, bai'ah Aqabah yang kedua, mereka telah berjanji untuk menjamin keselamatan Rasulullah SAW kerana mereka tahu, mereka tahu cabaran yang dihadapi oleh penduduk Mekah ini yang telah memeluk agama Islam. Dan yang terakhir adalah penentangan kaum musyrikin itu sendiri yang cukup hebat, penyiksaan, kezaliman yang semakin melampaui batas. Ini menyebabkan dan kemuncak ini menyebabkan kemuncak daripada penentangan ini adalah apabila adanya persidangan di antara seluruh ketua kabilah yang dilakukan di Darul Nadwah. Dan semua kabilah ini bersetuju untuk membunuh Rasulullah dalam hendak memberhentikan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ini adalah satu perbuatan yang agak melampau yang mana sepatutnya Rasulullah itu melakukan penghijrahan. Jadi bila Ustazah dah terangkan tadi Syafiqah, macam biasa kita nak ujilah pelajar kita, uji murid minda. kita, murid kita untuk menjawab soalan uji minda. Baik. Jadi Ustazah bacakan soalan dan Ustazah nak murid-murid teka jawapan yang betul. Sila bersukarela untuk menjawab soalan. Okey? Baik, Ustazah bacakan soalan yang pertama. Allah telah kosong Rasulullah supaya berhijrah sebagaimana surah Al-Anfal ayat 30. Siapa nak jawab? Siapa jawab? Boleh angkat tangan. Amin. Siapa tu? Semua nak jawab. Nampak betul semua faham alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. nampak tadi macam Irsyad yang pertama yang cuba nak menjawab. Silakan Irsyad. Allah telah mengisyaratkan Rasulullah supaya berhijrah sebagaimana surah Al-Anfal ayat 30. Okey, alhamdulillah. Kita tengok. Tahniah. Betul. Okey. Berapa Ustazah kita nak bagi? Kita kena bagi 1 bintang Satu dekat bintang Irsyad. kepada Irsyad. Tahniah Irsyad. Okey. Baik, soalan yang Okey. kedua, umat Islam sanggup mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan kosong. Siapa nak jawab? Saya boleh jawab. Ustazah Amin. Okey, baik. Amin. Amin, dipersilakan Amin. Umat Islam sanggup mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah. Akidah, cuba kita lihat. Adakah betul? Betulkah? Betul. Okey, tanya Amin. Saya letak Okey. satu, Ya, Ustazah. baik, betul. Satu bintang Okey, untuk? 1 bintang untuk Amin. Alright. Okey, yang ketiga, sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa Rasulullah agar menjadi kosong mereka di Yathrib. Apakah jawapannya? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Saya Ustazah Nabil. Okey, Nabil. Dipersilakan Nabil. Sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa Rasulullah agar menjadi pemimpin mereka di Yathrib. Okey, pemimpin.
ketua pemimpin. Ya betul. Jadi betul dan tepat jawapan Nabil. Kita bagi bintang untuk Nabil. Tahniah Nabil. Satu bintang Ustazah ya? Ya, satu bintang. Okey, tahniah Nabil. Dan soalan yang terakhir, kemuncak penentangan kaum musyrikin terhadap umat Islam adalah apabila mereka merancang untuk kosong Rasulullah. Apa jawapannya? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Firdaus. Okey, dipersilakan Laju. Firdaus. Kemuncak penentangan kaum musyrikin terhadap umat Islam adalah apabila mereka merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya betul. Tahniah Firdaus, satu bintang untuk Firdaus. Baik, tahniah Firdaus. Okey. Baik, itu dia. Murid-murid kita yang sangat bersemangat Ustazah. Ustazah bagi soalan apa-apa pun insya-Allah mereka dapat jawab. Insya-Allah berkenaan dengan hijrah detik bersejarah. Tapi sebelum tu, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah pada hari ini dan kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita, subhanallah hebatnya, hijrah detik bersejarah. Dan bersama dengan kita Ustazah Nur Suhaili Sapon. Ustazah, saya nampak tadi ada gambar-gambar masjid yang saya rasa bersejarah dan hebat dalam sejarah Islam. Dipersilakan Ustazah untuk kelas kita untuk sambung insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. Jadi hari ini insya-Allah kita ingin menyelusuri sejarah di sebalik pembinaan masjid-masjid yang cukup penting dalam Islam. Dan ini adalah merupakan masjid yang mulia, masjid utama dalam Islam, iaitu yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan juga Masjid Al-Aqsa di Palestin. Dan hari ini apa yang kita nak ceritakan adalah mengenai peristiwa penting, kronologi, urutan sejarah bagaimana peristiwa hijrah itu berlaku dan berkait rapat sangat dengan kedudukan Mekah itu sebagai sebuah negara yang orang kata penting untuk kita lawati sebagai untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah kita dan juga untuk menziarah makam Rasulullah di Madinah. Jadi kita nak cerita bagaimana perpindahan Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah, bila berlaku, di mana tempatnya. Jadi dalam pembentangan hari ini Ustazah ingin terangkan bermula daripada Mekah. Dan peristiwa hijrah ini macam yang Ustazah terangkan sebelum ini, ia berkaitan dengan penentangan hebat kaum musyrikin Mekah yang mana akhirnya mereka telah membuat pakatan jahat untuk membunuh Rasulullah. Dan pada peristiwa kemuncak ini bagaimana rumah Rasulullah tadi telah dikepung. Rumah Rasulullah telah dikepung oleh wakil-wakil daripada setiap kabilah. Dengan harapan dapat membunuh Rasulullah. Dan pada malam hari, mereka mengintai-intai sama ada Rasulullah masih ada, Rasulullah sudah tidur ke belum. Jadi Rasulullah mengambil kesempatan itu untuk meminta Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur baginda dan baginda telah keluar secara perlahan-lahan, secara senyap, keluar daripada rumah untuk memulakan hijrah itu. Dan peristiwa ini adalah pada 27 Safar. Dan apabila Rasulullah keluar, baginda telah menuju ke rumah sahabat karib baginda, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq apabila dipelawa untuk menemani Rasulullah tanpa berfikir panjang terus bersetuju dan telah meminta bantuan daripada anak-anaknya untuk membantu proses hijrah ini.
Jadi di sebalik peristiwa hijrah ini, walaupun dua figura ini kita sebut, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW, namun di sebalik dua insan ini terdapat insan lain yang bekerjasama membantu Rasulullah bagi menjayakan proses hijrah, dan iaitu individu-individu penting ini adalah yang pertama Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq yang telah menjadi sebagai seorang mata-mata gelap, yang melihat, mengintip apakah yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah, apakah perancangan mereka, dan melaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Asma binti Abu Bakar telah berperanan untuk menyediakan makanan yang dibawa sebagai bekalan oleh Abu Bakar dan Rasulullah. Dan kemudian Amir bin Fuhairah. Siapakah Amir bin Fuhairah? Dia adalah hamba kepada Saidina Abu Bakar. Yang mana dia telah berperanan untuk membawa kambing-kambingnya bagi menutupi tapak kaki perjalanan Rasulullah tadi daripada kota Mekah. Masya Allah. Inilah dia individu-individu hebat di sebalik kisah sejarah ini. Dan Rasulullah akhirnya apabila dipersetujui oleh Saidina Abu Bakar, mereka telah bergerak daripada rumah Saidina Abu Bakar ke pergunungan Gua Sur, di satu bukit iaitu di Gua Sur, yang mana laluan perjalanan ini adalah laluan yang jarang-jarang dilalui oleh pedagang maupun orang yang bermusafir. Maksudnya Rasulullah tidak memilih laluan biasa. Rasulullah telah memilih laluan yang berbeza. Dan ketika di Gua Sur ini, Rasulullah telah berhenti untuk bermalam selama 3 hari. Dan Rasulullah untuk memberikan suasana bertenang. Sebab ketika itu kecoh di kota Mekah akan kehilangan Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan satu tempoh bertenang supaya perjalanannya tadi tidak terganggu. Jadi Rasulullah berhenti di Gua Sur untuk bermalam selama 3 hari, dan di mana untuk 3 hari di Gua Sur ini, insan-insan hebat inilah yang membantu proses hijrah ini tadi, yang mana Amir bin Fuhairah dalam dia membawa kambing-kambingnya berhenti di tepi atau di depan pintu Gua Sur. Maka Saidina Abu Bakar dan Rasulullah dapatlah menghilangkan dahaga dengan susu kambing itu tadi. Begitu juga pakatan-pakatan jahat ini perancangannya diketahui oleh Rasulullah dan Saidina Abu Bakar berkat ataupun dengan bantuan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Jadi begitulah, dan akhirnya daripada Gua Sur ini pada 1 Rabiul Awal, Rasulullah dan Saidina Abu Bakar telah bersetuju untuk meneruskan perjalanan dakwah ini tadi. Perjalanan dakwah ini tadi pada 1 Rabiul Awal. Untuk pergi ke Yathrib ataupun Madinah. Tetapi kita kena ingat, laluan yang dilalui tadi adalah sukar, laluan yang jarang dilalui oleh orang yang biasa. Jadi Rasulullah telah melantik seorang musyrik Mekah yang bernama Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan untuk melalui jalan ini tadi ke Yathrib yang jarang dilalui. Dan pada ketika itu, Syurakah bin Malik. Siapa Syurakah bin Malik ini? Syurakah bin Malik ini adalah penghendap pakar terlatih yang ada di Mekah. Maksudnya Syurakah ini dia telah menjejaki, dia adalah penjejak yang paling berjaya di Mekah, jadi telah dapat menjejaki Rasulullah dalam perjalanan ini. Maka 3 kali ketika itu Rasulullah telah berdoa kepada Allah, dan akhirnya Syurakah ini digagalkan. Allah telah kuda yang ditunggang ni tadi telah terbolos ke dalam pasir dan terjatuh Syurakah sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Rasulullah berkata pada Syurakah, sudahlah, tidak usahlah mengejarku lagi. Dan jika Syurakah melepaskan Rasulullah, maka Rasulullah kata dia akan menghadiahkan mahkota kiswar kepada Syurakah. Syurakah pada itu tergamamlah kerana itu adalah satu mahkota yang sukar untuk didapati, dan dia adalah mahkota kerajaan Parsi. Mana mungkin dia dapat memakainya. Tetapi kita lihat nanti bagaimana akhirnya memang Syurakah dapat memakainya pada peristiwa di mana Parsi dapat ditawan ketika kerajaan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Baik, kemudian
tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal, okey, dan akhirnya Rasulullah telah membina masjid pertama dalam sejarah dakwah Rasulullah ini, iaitu yang kita panggil dan kita ziarahlah kalau datang ke Mekah atau Madinah ini, iaitu Masjid Quba. Okay? Masjid Quba. Walaupun Masjid Nabawi itu adalah masjid terpenting dalam Islam, tetapi untuk masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Dan kemudian Rasulullah meneruskan akhirnya perjalanannya ke Yathrib, di mana tibanya Rasulullah tadi pada 12 Rabiul Awal disambut dengan penuh gembira. Ternanti-nanti penduduk Madinah untuk menerima kedatangan Rasulullah dengan mengalunkan qasidah, berkompang dan sebagainya. Dan akhirnya masing-masing pula berebut-rebut, berlumba-lumba untuk menjadikan Rasulullah sebagai tetamu mereka. Bagaimana mereka ni sangat menyantuni Rasulullah. Okay? Walaupun sebenarnya kehidupan mereka adalah cukup sederhana, bukan orang yang senang. Okay? Dan akhirnya unta tunggangan Rasulullah ini berhenti di satu kawasan berhampiran dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari lah insan yang cukup bertuah, dapat menyantuni Rasulullah sebagai tetamunya. Dan akhirnya tapak di mana unta tadi berhenti telah dibina Masjid Nabawi yang kita kenali, yang kita muliakan sehingga ke hari ini. Dan begitulah tadi peristiwa hijrah ni tadi, dan kita nak cuba tanya murid-murid kita macam biasa. Ustazah telah sediakan carta alil kronologi hijrah. Jadi murid-murid di talian, Ustazah telah fokuskan tentang tempat dan masa. Okey, kronologi tempat dan masa. Kita tengok bermula di kota Mekah, bilakah masanya? Warna kuning tu masa, warna hijau adalah tempat. Jadi kita tengok di Mekah yang pertama, bilakah bermulanya tarikh hijrah Rasulullah? Siapa nak jawab? Semua fokus tadi. Okey, Irsyad. Okey, silakan. Okey, Irsyad, dipersilakan Irsyad. 27 Safar. 27 Safar. Betul Ustazah? Betul tu. Betul. Jadi kita bagi satu bintang dekat Satu Irsyad. bintang untuk Irsyad. Okey, hebat. Okey, teruskan Ustazah. Kemudian daripada Mekah, dia berpindah ke tempat yang kedua. Di manakah tempat tersebut? Siapa nak jawab? Siapa nak Saya, cuba? Ustazah. Okey, baik Amin. Dipersilakan Amin. Di Gua Sur. Gua Sur. Okey, apa yang berlaku Amin? Cuba cerita sikit. Rasulullah berhenti di Gua Sur selama 3 hari. Okey, bagus. Betul Baik, Ustazah? betul. Okey. Dekat Amin Ustazah tadi Ya, betul. Okey, tahniah Amin. Okey, teruskan Ustazah. Setelah Gua Sur, ke manakah Rasulullah tuju untuk perjalanan hijrahnya? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Saya Ustazah Nabil. Okey Nabil, dipersilakan Nabil. Tiba di Quba dan membina Masjid Quba. Bagus. Ingat lagi faktanya di Quba dan membina masjid pertama iaitu Masjid Quba. Okey, betul. Kita bagi bintang untuk Okey, Nabil. untuk Nabil satu bintang. Okey. Dan untuk kronologi yang terakhir apabila Rasulullah sampai ke kota Madinah. Bilakah peristiwa itu terjadi? Siapa nak jawab? Saya Firdaus. Okey, Firdaus. Dipersilakan Firdaus. Pada 12 Rabiul Awal. Selain daripada 12 Rabiul Awal itu adalah waktu tiba, apa yang berlaku situasinya Firdaus? Boleh cerita? Ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan nyanyian lagu qasidah. Ya, disambut dengan gembira, disambut dengan qasidah. Sebenarnya bukan pada 12 Rabiul Awal. Semenjak daripada awal lagi, penduduk Madinah ini ternanti-nanti. Masing-masing tertunggu-tunggu di atas tempat yang tinggi untuk menanti kedatangan Rasulullah. Okay? Dari hari ke hari, pagi ke petang, Rasulullah tidak tiba, mereka kembali ke rumah. Jadi nak menceritakan bagaimana Rasulullah kehadiran itu sangat ditunggu-tunggu. Dan seterusnya, 12 Rabiul Awal. Betul tadi? Betul tadi? Betul 12 Rabiul Awal. Ya, Firdaus. Kita Okey, bagi satu tahniah. bintang. Selain Okey. daripada itu, okey, kita uji lagi satu soalan mengenai orang-orang penting di sebalik peristiwa hijrah ini. Baiklah, kita mula dengan Ali bin Abi Talib. Apakah peranannya? Siapa nak jawab? Saya Ustazah Ali. Tu dia. Amin. Amin dululah. Bagi Amin Silakan dulu. Amin. Ali bin Abi Talib menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW.
Okey, betul. Betul. Kita bagi Amin. satu untuk Amin. Okey, tahniah. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar. Apa yang telah dia lakukan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya Irsyad. Okey, Irsyad. Abdullah bin Abu Bakar dia buat apa, Irsyad? Meninjau dan melaporkan situasi. Dia menjadi mata-mata gelap kepada Rasulullah, meninjau dan melaporkan situasi kepada Rasulullah dan ayahnya Saidina Abu Bakar. Okey, dan seterusnya Asma binti Abu Bakar, apakah peranannya? Saya Ustazah Nabil. Okey, Nabil, Okey. dipersilakan. Menyediakan makanan. Menyediakan makanan. Okey, betul. Sebab inilah satu-satunya wanita. Jadi, memasak adalah kepakaran. Okey, Ustazah, baik. kita bagi bintang, Ustazah? Ya, betul. Boleh? Tadi Bagi Nabil, bintang. seorang lagi Nabil Ustazah? satu lagi Irsyad. adalah Irsyad. Okey, terus Ustazah. Okey, yang ketiga. Amir bin Fuhairah. Siapakah dia? Siapa nak jawab? Saya Ustazah. Okey, Firdaus. Menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Betul ke, Firdaus? Okey, jom betul kan? Tugas Amir bin Furairah. Dia buat apa? Amir bin Fuhairah ni adalah hamba kepada Saidina Abu Abu Bakar. Bakar. Dia bawa kambing. Jadi, apakah peranan dia, Firdaus? Menghilangkan jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul tu ya. Amir bin Fuhairah dia menghilangkan jejak kaki Rasulullah dan Saidina Abu Bakar supaya tak dapat dijejak oleh orang lain. Okey, Baik, saya bagi satu ya, kita, Ustazah. betul. Tapi Okey, itu pun Syurakah bin Malik tadi dapat juga menjejaki kerana dia memang orang yang hebat di padang pasir. Okey, dan terakhir adalah Abdullah bin Uraikid. Saya jawab dulu, Ustazah. Siapakah dia? Okey. Okey. Boleh ke? Bagi boleh. Boleh. Saya nak jawab Abdullah bin Uraikid ni senang je, Ustazah. Dia menunjukkan jalan. Bijak dan pandai walaupun memang itulah jawapannya yang Yelah, tinggal. Okey, baik. Okey, terima kasih Ustazah atas penjelasan mengenai dengan kronologi hijrah Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu, jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah rendah Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam. Untuk topik kita, Hijrah Detik Bersejarah. Masih lagi bersemangat? Jom kita teruskan kelas kita pada hari ini. Ustazah, dipersilakan. Okey, baiklah. Tadi kita dah belajar tentang kronologi dan kita sambung pula dengan kesan peristiwa hijrah. Jadi apabila Rasulullah dengan secara bersusah payah meneruskan perjalanan yang jauh dan akhirnya sampai macam-macam cabaran, dugaan yang dilalui sebenarnya oleh Rasulullah, kepayahan dan daripada impak hijrah itu terdapat 4 aspek yang kita nampak dari segi kesannya, iaitu yang pertama adalah daripada aspek agama. Bila cerita tentang agama, sudah pastilah ia merujuk kepada ajaran Islam ataupun dakwah Islam itu sendiri semakin tersebar luas, bukan sahaja di Madinah atau di Yasrib ini, malah di negara atau negeri sekitarnya. Yang kedua dari aspek sosial, yang mana kita dapat lihat kehidupan masyarakat di negara Madinah itu sendiri berubah kepada satu sistem yang lebih baik. Untuk pengetahuan murid-murid, sebelum kehadiran Islam, masyarakat di Madinah ini adalah masyarakat yang berperang antara satu sama lain. Mereka telah menumpahkan darah. Tapi dengan kehadiran Islam, kehidupan mereka lebih baik, mereka boleh hidup dengan rukun dan damai dan dapat orang kata merubah kehidupan mereka tadi dengan keadaan orang kata menjamin keselamatan, tak ada ragu-ragu nak keluar rumah. Yang ketiga pula dari aspek politik, tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat, yang mana negara Madinah merupakan
negara pertama yang ada satu perlembagaan bertulis yang cukup lengkap yang kita kenali dengan Piagam Madinah. Dan kerana itu negara Madinah ini telah orang kata mendapat satu penghormatan, pengiktirafan daripada negara-negara luar tentang wujudnya ataupun adanya, terbinanya negara Islam ini. Yang terakhir adalah dari aspek ekonomi, yang mana apabila kedatangan Islam, sistem muamalat yang berlaku, kita telah menggunakan sistem Islam. Jadi oleh sebab itu tiada lagi monopoli, tiada riba, tiada lagi penindasan, dan akhirnya ekonomi semakin berkembang kukuh dan orang kata jalinan atau jaringan perniagaan ini semakin meluas. Dan untuk itu, Syafiqah, mari kita imbas kembali apa yang kita dah belajar sepanjang pada hari ini. Betul. Okey? Jadi daripada awal lagi, kalau kita ingat, Ustazah telah mengajarkan kepada kamu tentang teknik 4W dalam menguasai maksud hijrah itu, iaitu perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 Hijrah atau 13 kerasulan. Yang kedua, Ustazah ada terangkan tentang faktor. Faktor itu apa? Faktor itu adalah daripada isyarat Allah, akidah, untuk mempertahankan akidah kerana pelawaan daripada musyrikin, pelawaan daripada kaum Yathrib, kaum Yathrib, dan akhirnya kerana kemuncak penentangan oleh orang-orang musyrikin Mekah itu sendiri. Kemudian kita belajar tentang peristiwa. Peristiwa hijrah ini berlaku urutannya kalau dari segi tempat adalah daripada kota Mekah ke Gua Sur, kemudian ke Quba dan akhirnya ke Madinah. Jadi kalau kita ingat balik, siapa boleh ingatkan kembali bagaimana pula urutan peristiwa dari aspek tarikh, daripada aspek masa. Siapa nak cuba? Mencabar soalan ni, tapi siapa nak cuba boleh angkat Siapa tangan. nak cuba? Mencabar juga ni. Siapa boleh ingat? Okey. Adik nak angkat tangan? Boleh? Kau susah nak pilih? Amin. Oh, Okey, okey, Amin nak silakan, cuba. Amin. Okey, mantap Amin. Okey. Di Mekah, bilakah Amin? 27 Safar. 27 Safar. Kemudian kita ke Gua Sur. Bila tu? 1 Rabiul Awal. Okey. 1 Rabiul Awal itu berakhir di Gua Sur untuk memulakan hijrah seterusnya ke Quba. Bilakah di Quba ini? 8 Rabiul Awal. Ya, betul. 8 Rabiul Awal. Sebab Rasulullah bina masjid pada 8 Rabiul Awal. Dan yang terakhir sekali di Madinah, bila tarikhnya? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Senang je sebenarnya nak ingat tarikh ni. Sebenarnya bila kita cerita tentang tarikh, tentang tempat ni, selalu menjadi keluhan murid-murid ustazah. Sebab susah dia kata nak ingat sejarah. Banyak sangat fakta nak diingat. Sebenarnya kalau kita tahu kronologi dan kita ingat flow ni tadi, insya-Allah kita tak lupa. Dan ada satu lagi tips yang ustazah nak kongsi di sini. Bagaimana kita nak ingat tentang 12 Rabiul Awal ni, dia juga adalah tarikh apa dia? 12 Rabiul Awal. Siapa nak cuba? 12 Rabiul Awal ni tarikh sampai ke Madinah. Tu dia. Amin Siapa? lagi. Amin lagi. Tarikh kelahiran Rasulullah SAW. Tarikh kelahiran Rasulullah. Okey, Nabil pula. Apa lagi? 12 Rabiul Awal ni Nabil. Tarikh kewafatan Rasulullah. Tarikh kewafatan Rasulullah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nampaknya selain daripada cerita hijrah ini, murid-murid ini dia sudah faham dan sudah tahu tentang sejarah siapa Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ustazah nak bagi markah ke ataupun Okey, boleh jangan bagi markah lupa Ustazah? kita bagi markah Okey. juga untuk Untuk mereka. Amin satu, Ya. untuk Nabil satu Ya, betul. Okey. Dan yang terakhir kesan daripada hijrah itu kita telah bincangkan tadi, baru Ustazah terangkan tadi tentang dari aspek dakwah agama, dari aspek sosial kehidupan masyarakat, dari aspek politik bagaimana, juga dengan aspek ekonomi yang semakin bertambah baik. Dan untuk itu anak-anak, murid-murid Ustazah di talian, Ustazah ingin bertanya, kita dah belajar bagaimana sukarnya hijrah. Hijrah itu bukan saja perubahan dari tempat ke tempat, malahan daripada
daripada satu kehidupan yang lebih baik. Penghijrahan itu adalah perubahan kepada perpindahan kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi bagaimanakah setelah kita belajar hijrah ini, anak-anak ustazah ini, anak murid ustazah, kamu menghayati hijrah itu dan hijrah itu dapat membentuk kecemerlangan diri. Apa pandangan kamu? Bagaimana caranya untuk nak bentuk kecemerlangan diri? Baik, siapa nak cuba bagi pandangan dia? Boleh Ustaz tanya setiap seorang? Boleh Siapa Ustazah. nak mula? Siapa nak mula? Sebab semua kena jawab. Okey, silakan. Okey, silakan Firdaus. Saya perlu memilih sahabat yang soleh untuk membimbing dan menyokong tindakan saya. Okey, jadi alhamdulillah Jadi konsep sahabat itu apabila Rasulullah memilih sahabat yang tepat, sahabat yang betul, yang sangat soleh yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu ke maksudnya Firdaus? Ya. Awak juga perlu memilih sahabat yang soleh untuk mendapat kecemerlangan. Mantap jawapan Firdaus. Kita bagi bintang. untuk Bagi bintang juga Firdaus. Ustazah. Okey. Okey, kemudian pandangan yang kedua. Siapa nak cuba yang kedua? Baik, siapa nak cuba? Saya Ustazah, Nabil. Okey. Nabil. Okey, Nabil. Dipersilakan Nabil. Saya memerlukan kerjasama dan bantuan daripada orang sekeliling untuk berjaya. Masya Allah, cantik sangat pandangan Nabil tu. Betul tu Nabil, Ustazah setuju 100% dengan idea Nabil tadi. Sebab kita tak boleh mendabik dada. Apabila kita berjaya di atas, ingatlah orang yang sama-sama membantu kita mendaki tangga tadi. Dan kalau kita imbas balik dalam peristiwa hijrah macam Ustazah sebut, walaupun figura pentingnya adalah Saidina Abu Bakar dan Rasulullah, tetapi kita tidak lupa bahawa di sebalik dua insan ini, adanya insan-insan lain yang membantu, termasuklah orang yang menunjukkan jalan. Jadi betul tu Nabil, Ustazah suka jawapan Nabil. Kita bagi bintang Ustazah? Ya betul. Okey, Kita hebat bagi orangnya. bintang. Okey. Okey, Ustazah. Teruskan. Okey, dan ketiga, siapa pula? Idea bagaimana awak nak mendapat kecemerlangan diri dengan hijrah itu tadi? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya, Irfan. Okey, Irsyad. Apakah idea awak, Irsyad? Saya hendaklah sanggup berkorban demi mencapai kejayaan, iaitu masa dan duit. Okey, itu dia. Jadi bercerita tentang berjaya, betul tu Irsyad. Bercerita tentang berjaya, kita hendaklah boleh berkorban. Kita hendaklah sanggup berkorban kerana dalam kepahitan, akhirnya kita boleh merasai kemanisan. Jadi betul tu, kita boleh bagi bintang untuk Irsyad. Tahniah Irsyad 1. Alright. Okey. Teruskan Ustazah. Dan pandangan yang terakhir, siapa lagi tadi yang belum bagi pandangan? Saya Amin. Okey, Amin silakan boleh bercakap Amin. lagi. Okey Amin. Macam mana Amin nak berjaya dengan hijrah tu Amin? Jika saya ingin berjaya, saya mesti berusaha bersungguh-sungguh. Okey, maksudnya nak berjaya tu kena ada usaha. Kita tak boleh hanya tunggu dan lihat. Dan tawakal itu adalah proses terakhir setelah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Okey, tahniah Amin atas pandangan Amin tadi. Okey, 1 bintang untuk Amin. Okey, hebatlah murid-murid kita Ustazah hari ini. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. maksudnya masing-masing dapat mengaplikasikan bagaimana hijrah itu berlaku dalam kehidupan. Ini bermakna mereka perlu mengamalkan hijrah ini supaya menjadi orang yang lebih bermakna, lebih baik untuk negara, agama, bangsa dan keluarga kita sendiri. InsyaAllah. Jadi Ustazah, kita mungkin dekat penghujung. Ni pun dah. Ustazah boleh berikanlah kesimpulan atau perumusan untuk topik kita pada hari Okey, ini. untuk hari ini setelah kita pelajari proses hijrah ini, kita hendaklah mengutamakan akidah berbanding perkara-perkara lain hinggalah kita sanggup mengorbankan perkara lain demi mempertahankan akidah. Yang kedua, kita perlu sentiasa optimis dan yakin bahawa akan datangnya bantuan daripada Allah. Di sebalik kesukaran, di sebalik kepayahan, pasti ada bantuan jika kita berada di pihak yang benar. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa sabar dan tabah dalam ujian yang telah diberikan oleh Allah kerana ia tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan yang seterusnya, dan Ustazah sebut tadi, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, kita hendaklah bertawakal kepada Allah, meletakkan pergantungan yang cukup tinggi kepada Allah dalam melaksanakan apakah yang sepatutnya dan sebaiknya.
Okey, Syafiqah. Baik, itu dia kesimpulan daripada Ustazah berkenaan dengan topik kita pada hari ini, hijrah. Detik bersejarah. InsyaAllah banyak manfaatnya untuk kami semua. Jadi Ustazah mungkin nak sambung sedikit ke? Okey, Ustazah nak ulas sedikit sebagai penutup sebelum kita berakhir. Jadi anak-anak murid Ustazah yang Ustazah kasihi yang ada di rumah maupun di talian. Anak-anak, jadilah yang terbaik di mata Allah, yang terburuk di mata sendiri dan sentiasa bersederhana di mata manusia lain. Iaitu petikan kata-kata daripada Saidina Ali bin Abi Talib. Dan yang kedua, daripada Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, hijrah itu tidak akan terhenti sehingga tertutupnya pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan terhenti sehingga matahari terbit dari barat. Masya Allah, itu dikata-kata yang dikongsikan oleh Ustazah untuk peringatan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Jadi Ustazah, kita lihat murid-murid kita semua pada hari ini sangat-sangat hebat dalam memberikan jawapan kepada soalan-soalan Ustazah. Mungkin Ustazah boleh berikan prestasi keseluruhan buat mereka? Alhamdulillah, Ustazah bersyukur sangat murid-murid yang bersama dengan Ustazah pada hari ini semua bersemangat dan apabila dilontarkan soalan, walaupun sebenarnya Syafiqah kadang-kadang soalan tu kita tanya terkeluar sikit daripada kita keluar daripada topik pun, tapi maksudnya mereka boleh menjawab dengan baik. Jadi semua adalah orang kata aktiflah, secara aktiflah dan markah yang mereka perolehi pun dapat menunjukkan orang punya prestasi lah yang bagus, insya-Allah. Jadi tahniah semua murid-murid atas prestasi anda yang cukup bagus pada hari ini. Jadi Ustazah, kalau contoh murid-murid kita ni rajin nak cari sumber rujukan, nak buat latihan, di mana Ustazah mereka boleh dapatkan? Okey, murid-murid boleh dapatkan sumber-sumber ini tadi daripada laman Sesawang Sumberku KPM. Baik, itu dia. Terima kasih Ustazah atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan topik kita, hijrah detik bersejarah. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Bye-bye. Ayo kawan, marilah belajar kisah hijrah Rasulullah ke Madinah. Marilah belajar tajuk sirah ini. 1, 2, 3 kita belajar. Hijrah ini adalah perpindahan Rasulullah serta umat Islam Mekah ke Madinah. Asbab berlakunya hijrah dari Mekah ke Madinah, perintah Allah, strategi penyebaran Islam, tekanan musyrikin dan jemputan penduduk Madinah. Asbab berlakunya hijrah dari Mekah ke Madinah, perintah Allah, strategi penyebaran Islam, tekanan musyrikin dan jemputan penduduk Madinah kepada Rasul.